Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera memorit tingkatan 2 SMK Bandar Bukit Kayu Hitam. Okey, hari ini insyaAllah kita akan teruskan bab 11 transformasi isometrik. Okey, di mana dalam bab ni kita akan fokus kepada pergerakan-pergerakan titik yang ada pada suatu satah lah. Sebelum ni kita belajar lah topik-topik berkaitan dengan satah kartez dan sebagainya. Benda ni kita sebagai ulangan juga dan juga cuma digabungkan dengan gambar rajah yang perlu dilukis di atas satah tersebut menggunakan titik-titik yang telah disediakan ataupun ditetapkan. Okey, untuk topik ini kita terujuk pada muka surat 242 lah dalam kutip kamu. Okey, boleh cari kutip dan terus buka muka surat 242. Okey, baik Mabrina, kita tengok. Yang pertama tu intipati bab tu dalam bab yang muka surat tu. Okey, kita akan fokuskan di sini di mana dalam bab ni secara umum lah, nanti kita akan ambil sebagai detail lah. Hari ni kita fokus kepada yang umum dulu lah. Jadi untuk detail nanti kita akan next class kita akan detailkan bagaimana yang dikatakan di bawah translasi ni apa dia, pantulan ni apa dia dan putaran ni apa dia. Cuma hari ni kita nak tengok fokuskan dalam bab ni kamu dah faham benda apa. Okey, jadi benda apa yang nak faham tu kita tengok di sini yang pertama. Okey, yang pertama translasi yang di bawah topik transformasi isometrik ni. Okey, di mana kita akan tengok pemindahan titik pada suatu kartez. Di sini lah kita akan tengok pemindahan titik pada satu kartez di mana dia menggunakan kaedah translasi, pantulan dan putaran. Okey, di mana translasi ini macam mana? Translasi ini dikatakan pemindahan semua titik pada suatu satah mengikut arah dan magnitude suatu vektor. Gambar rajah vektor ni. Sifat translasi ialah imej dia, gambar rajah tu, imej tu tidak berubah. Imej berada pada vektor tertentu dari suatu objek. Macam mana bentuk dia? Okey, bentuk dia macam ni lah. Okey, jadi maksud dia di sini, gambar rajah yang pertama A ni, yang tak ada apa-apa koma. Koma ni menunjukkan imej dia. Imej dia gambar rajah. Okey, pergerakan dia, okey, dia ke kiri. 1, 2, okey, dan ke bawah. 1, 2, 3, 4. Okey, jadi 2, 4. Pergerakannya 2, 4 ni, okey, nak tulis macam nanti kita akan fokus yang lebih detail lah. Tapi untuk hari ni nak tengok pergerakan yang dikatakan ni, translasi ni. Pergerakan dia ni, pemindahan daripada objek ni, titik yang saya depan ni, ke titik ni. Jadi gambar rajah dia akan berubah sini pula lah. Titik ni, titik ujung ni, dia akan berhenti sini. Kalau kita ambil titik di atas ni, dia akan berhenti di mana? 1, 2, okey, dan keempat pula. 1, 2, 3, 4. Dia akan berhenti sini lah. Okey, maksudnya di sini menunjukkan translasi. Di mana imej tidak berubah. Imej dia bentuknya tu lah. Imej berada pada suatu vektor tentu daripada objek. Maksudnya bentuk dia sama je. Kalau saiz dari sini besar ni, di sini pun akan jadi besar ni lah imej dia ni. Itu maksud yang dikatakan translasi. Okey, seterusnya. Okey, baik ya. Kita tengok. Untuk yang seterusnya ni iaitu pantulan. Pantulan ni apa dia? Ni pantulan ni. Iaitu transformasi yang membalikkan titik-titik pada suatu satah terhadap satu garis yang dikenali sebagai paksi pantulan. Dia ada pantulan, dia ada paksi di tengah-tengah lah tu. Gambar rajah yang macam mana sifat pantulan tu? Objek dan imej berada pada sebelah yang bertentangan dengan paksi pantulan. Dan kedua, objek dan imej mempunyai jarak serenjang yang sama daripada paksi pantulan. Macam mana dia katakan tu? Kita tengok. Okey, di sini gambar rajah ni. Gambar rajah yang asal ni, imej yang asal ni. Ni gambar objek yang asal. Yang ni imej dia. Yang ada tanda ni imej. Okey, maksud dari sini, dia ada paksi pantulan ni. Di tengah-tengah ni. Macam kita tengok cermin. Dia ada paksi di tengah-tengah pantulan tu. Kalau kita bergerak ke belakang jauh lagi, gambar kita akan tetap sama juga. Kalau sini makin mengecil, sini makin mengecil lah. Okey, jadi maksud dari sini, objek dan imej mempunyai jarak serenjang. Serenjang ni dia selaras dia macam ni lah. Serenjang. Maksudnya dia bertentangan. Okey. Biasanya bentuk dan saiz imej adalah sama dengan objek. Objek dia kalau besar ni, imej pun akan jadi besar sudah. Tetapi orientasinya songsang. Maksudnya dia terbalik. Okey, dan seterusnya, imej bagi suatu titik yang ada pada paksi pantulan ialah titik itu sendirilah. Titik ni maksudnya, pantulan dia kalau sini pantulan dia di tengah ni, maksudnya dia punya titik dia tetap macam tu lah. Dia tetap sama. Kalau makin rapat pantulan dia, titik dia makin rapat lah. Maksudnya macam kita tengok cermin. Tengok cermin tu macam tu lah. Dia akan nampak seolah-olah benda tu kalau tak lalat kita sebelah kanan, dia akan pergi sebelah kiri lah, nampak macam sebelah kiri. Tapi sebenarnya dia songsangan saja. Okey, itu dinamakan pantulan. Untuk topik ni pantulan
Dia kena faham yang ni dia ada garisan di tengah-tengah antara objek dan juga image ni. Macam tadi tu dia pergerakan titik. Dia lebih pada yang translasi pergerakan titik. Yang ni dia cari garisan. So kita buat garisan pantulan. Okey, ini untuk pantulan. Yang sebenarnya yang ketiga kita kena faham. Okey, iaitu putaran. Okey, putaran ni pula proses transformasi yang berlaku apabila setiap titik berputar. Dia putar. Tadi kita cari paksi pantulan. Mula-mula kita pergerakan titik dia ikut translasi. Yang ni dia gunakan titik yang sama juga, tapi dia konsep dia putaran. Di mana dia berputar pada pusat. Dia ada pusat dia macam ni. Ada satu titik pusat dia putar. Okey, ke kanan atau ke kiri. Mempunyai sudut putaran. Sudut putaran dia akan bagi nanti. Berapa darjah, 90 darjah, ke 60 darjah dia akan bagi. Dan juga image mengekalkan rupa bentuk asal tetapi kedudukan berubah. Macam tadi juga. Bila kedudukan dia akan berubah. Daripada kedudukan macam ni, dia akan pergi macam ni. Tapi konsep asal dia konsep dia guna apa? Dia guna putaran lah. Titik ni bergerak berdasarkan putaran. Soalan dia akan main dalam 3 bahagian ni lah. Iaitu berkaitan dengan translasi, pantulan dan juga putaran. Jadi topik ni kita akan fokuskan 3 benda yang utama ni lah. Okey, macam mana yang dikatakan lagi? Kita tengok cara asas dia ni. Okey lah. Okey. Isometri. Tadi kita tengok tu kan. Dia punya bawah-bawah daripada transformasi tu. Ni isometri ni secara umum ni kata transformasi yang menunjukkan objek asal lah, dan imejnya bersifat kongruen. Kongruen ni dia akan maksud dia adalah sama. Dalam isometri ni, okey, jarak di antara dua titik pada objek asal sama dengan jarak di antara dua titik yang sama pada imejnya. Jarak dia tetap sama. Dia guna kaedah jarak dia, gunakan kaedah, kita guna translasi, kaedah dia guna apa? Sarkastes. Di mana kita guna koordinat tadi tu. Itu sebab tu topik koordinat terhadap rajah. Jadi benarnya ulangan tadi semua ditambahkan gambar rajah sahaja. Okey, kongruen. Kekongruenan ni pula perihal sama bentuk dan sama saiz. Maksudnya kongruen nak faham dia. Ni imej ni akan bentuk dan imej dan objek ni dia akan sama saiz. Ni macam ni, sama. Dia takkan besar. Kalau besar, itu bukan nama dia transformasi isometri lah. Itu dia nama benda lain. Okey, jadi yang sebenarnya putaran, simetri putaran. Putaran bentuk atau imej diputarkan kurang daripada 360 darjah pada suatu titik tetap. Bentuknya masih kelihatan sama. Tapi kalau 360, dia macam seolah-olah pusing balik tempat asal lah. Jadi itu dia punya konsep asal dia. Kalau 360, seolah-olah macam dia tak berubah apa-apa. Dia duduk macam tu lah. Dia 360 pusing tu lah. Kita balik kepada tempat asal. Okey, itu dinamakan konsep simetri putaran dan kekongruenan. Okey, rasanya isometri ni. Isometri ni dia ada gabungan pantulan, putaran dan translasi. Dan bila melibatkan tiga-tiga ni, dia akan melibatkan gambar rajah ataupun imej itu akan kongruen dan juga akan melibatkan paksi simetri putaran tu. Okey, itu dia topik kita hari ni. Berkisah mengenai bagaimana dikatakan perubahan titik pada suatu satah kartes yang ada dalam soalan tu nanti. Okey, jadi untuk hari ni selesai secara umum lah. Jadi kita akan tengok nanti next class lebih pada detail bagaimana dia akan pergerakan translasi ni macam mana. Yang dia bergerak macam ni macam mana ni. Ni dikira macam mana, tulis macam mana. Okay, nanti kita akan tengok detail macam mana nak buat garisan ni sampai mana panjang dia. Macam mana kita nak tentukan sudut dia ni. Jadi benda ni kita akan tengok lebih detail pada kelas akan datang. Jadi saya ucapkan terima kasih. Jadi jangan lupa lah, yang saya bagi bawah ni yang modul offline tu tolong siapkan. Dan juga kita akan buka sekolah tak lama lagi lah. Jadi bersedialah untuk proses kehadiran secara bersemuka. Jadi saya ucapkan terima kasih. Sekian wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.